Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cikgu Hanif. So hari ini kita nak tengok cara membina barengan isi mudah. Okey. Jadi cikgu ambil dia cara membina ini, cikgu ambil daripada blog Cikgu Zulizam bin Nasib. Okey, cikgu pinjam daripada blog dia lah. Jadi kamu boleh terus ke blog dia. Okey. Tapi yang ni cikgu nak buat kesimpulan sikit lah. Okey, baik. Yang pertama sekali kita akan pergi kepada permulaan. Okey, baik. Menurut Cikgu Dulila dan juga cikgu bersependapat dengan beliau, iaitu yang pertama selepas kita buat perenggan pendahuluan, kita mesti ada isi. Jadi, pelajar-pelajar perlu menulis perenggan isi. Okey. Jadi yang masalah untuk pelajar menulis dengan isi adalah pelajar tak tahu nak mula menulis macam mana. Jadi hari ni kita akan tengoklah, okey, 4 konsep yang perlu ada dalam perenggan isi. Tak kira lah kita 1, 2, 3, 4, 5, mesti ada benda ni. Okey. Baik. Jadi yang kedua biasanya isi yang pertama terletak perenggan yang kedua. Isi yang kedua terletak pada perenggan ketiga dan seterusnya lah. Okey, dari segi isi, pelajar-pelajar hendaklah menulis satu isi untuk satu perenggan. Okey, walau bagaimanapun, pelajar-pelajar boleh mengemukakan isi-isi sampingan untuk memperkuatkan hujah atau huraian. Okey, lagi banyak isi dalam satu perenggan, lagi baguslah maksudnya. Okey, secara keseluruhan, perenggan isi hendaklah sekurang-kurangnya mengandungi 4 hingga 6 ayat. Ni untuk kita nak fokus kepada pelajar galus lah, terutamanya. Okey, tapi kepada pelajar yang dia mampu menulis lebih daripada 6 ayat tanpa sebarang masalah, ini tak ada masalah. Okey, baik. Jadi yang seterusnya secara keseluruhan, perenggan isi hendaklah mempunyai 4 hingga 6 ayat. Jadi cikgu akan tunjuklah. Okey, ayat yang pertama, A. Kamu tengok A tu. A tu bermaksud ayat judul ataupun lebih dikenali sebagai ayat topik lah. Ayat idea. Apa idea kamu? Contohlah kalau kata soalan tentang punca masalah disiplin sosial. Yang pertama, ibu bapa tidak memberi kasih sayang. Itu ayat judul kita. Tapi panjangkanlah sikit. Ibu bapa tidak memberi kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak-anak mereka akibat daripada kesibukan mencari nafkah. Contoh. Okey. Ya, ayat huraian. Kenapa ibu bapa ni tak boleh bagi kasih sayang? Sebabnya ibu bapa ni bekerja hampir seharian. Jadi bila mereka pulang ke rumah, mereka keletihan. Jadi pelajar ni, anak-anak kita ni, dia akan cari rakan-rakan dia lah. Okey? Baik. Yang seterusnya, kita pergi slide yang kedua. Dari segi isi, pelajar dari yang ketiga, minta maaf cikgu nak. Okey, tadi kita duduk A, ayat judul, B, ayat huraian. Sekarang kita pergi ayat contoh. Baik. Sebelum cikgu masuk ayat contoh, ayat huraian ni kamu boleh buat 1, 2, 3 ayat. Bergantung kepada kamu. Kamu nak hurai lagi, nak goreng lagi banyak, lagi bagus. Baik, yang ketiga, ayat bukti atau contoh. Ayat bukti ni atau ayat contoh ni tak semestinya contoh yang sebetulnya. Contohnya macam inilah. Kita sembang sebab apa ibu bapa ni tak mampu beri kasih sayang. Kita bagi contoh Pak Karim. Saya melihat jiran saya iaitu Pak Karim, setiap kali balik kerja dia akan memarahi anaknya. Tak seperti yang tepat macam tu. Tapi contoh ni awak bagi yang matang. Contohnya, pada hari ini kita dapat lihat segala punca masalah sosial berlaku daripadanya kurang daripada didikan agama. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa keluar bekerja pada jam 5 pagi dan pulang pada jam 7 petang. Jadi, di situ kita dapat lihat betapa
panjangnya masa ibu bapa bekerja sehingga tidak mampu memberi tumpuan kepada anak-anak. Nampak tak contoh? Dia matang. Awak mesti hurai satu-satu. Contohlah. Okey. Baik. So, D. Ayat penegas. So, ayat penegas ni maksudnya macam ayat kesimpulan kecil lah. Okey. Contohnya macam ni lah. Oleh itu, ibu bapa haruslah mengurus masa dengan baik agar anak-anak tidak terabaikan. Ini contoh ayat cikgu bagi. Okey, baik. Yang seterusnya, ayat judul. Ayat judul ni, ayat ni kita pi secara detail lah. Yang ni kita akan pi secara detail lah. Okey, boleh nak? Boleh tangkap lah. Okey, secara detail ayat judul, ayat yang mengandungi kata kunci jawapan lah, bukan jawapan. Yang menjawab pokok persoalan karangan. Okey, contoh soalan tanya. Macam cikgu lah tanya kamu. Apa nama kamu? Nama saya Ali. Jadi, kalau soalan tanya, apa punca masalah sosial? Yang pertama, kamu jawablah. Puncanya ibu bapa. Itu je. Tapi dalam karangan perlu panjang lah. Jadi ayat judul ni ayat topik. Ayat idea. Okey, baik. Ayat judul ini boleh diletakkan di bahagian awal, di tengah, di hujung sesuatu peringkat. Boleh duduk di mana saja. Tetapi selalunya orang letak di permulaan peringkat. Jadi yang seterusnya lah. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada ayat huraian. Okey, selepas kita dah bagi idea ayat topik, kita akan bagi huraian. Huraian ni kamu mesti terang sehingga orang yang nak baca karangan kamu tu faham. Okey, kamu tuduh kata ibu bapa ni punca segala masalah sosial. Baik, apa dan bagaimana? Mengapa mereka ni punca? Baik, kalau yang seterusnya, sebelum kita pergi contoh lah, kita baca slide ni dulu. Ayat huraian pula, huraian lanjut tentang isi utama yang dikemukakan untuk bertujuan untuk memberi penjelasan tentang perkara bagi menyokong idea kita. Kita nak sokong idea kita. Baik, yang kedua, karangan yang baik akan mengemukakan beberapa ayat huraian. Ayat huraian ni tak semestinya satu bang, satu ayat. Kalau ayat tu panjang, tak ada masalah. Tapi jangan buat ayat panjang sebab akan berlaku kesalahan kata bahasa. Jadi kamu ambil ayat tu biar simple, tapi ikut urutan. Okey, yang pertama lah cikgu kata. Okey, mengapa ibu bapa dipersalahkan? Okey, hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa punca kepada masalah sosial kerana mereka bekerja untuk mencari nafkah. Sebab apa cikgu kata mereka bekerja ni punca masalah? Orang lain pun bekerja. Kita sambung lah. Okey, kita kata tadi kita kata hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa adalah punca kepada masalah kerana mereka bekerja. Ibu bapa bekerja dengan mengambil masa seharian di tempat kerja dan pulang tanpa mempedulikan anak-anak. Tu poin dia. Kita contoh. Okey. Baik, yang seterusnya. Yang seterusnya kita pergi ayat yang ketiga lah. Okey, ayat bukti atau ayat contoh. Okey, ayat bukti, ayat-ayat contoh pula ialah ayat-ayat yang mengandungi bukti atau contoh yang berkaitan dengan isi. Iaitu kita nak kuatkan hujah. Okey. Baik, macam kita dalam court lah, lawyer mahkamah kan. Lawyer akan kata, si fulan ni telah melakukan jenayah curi. Apa yang curi yang dia buat? Huraian dia apa? Curi yang dia buat, dia mencuri sebuah PS5. Jadi, apa bukti? Buktinya pada jam sekian, dia ke rumah A dengan alasan untuk minum air. Tetapi sambil tu dia mencuri. Itu nampak contoh. Okey? Baik. Jadi yang kedua, bukti dan contoh yang dikemukakan mestilah bukti yang sahih atau bukti
Okey. Di sini cikgu bagi kelonggaran. Okey. Baik. Atau contoh yang sengaja diadakan. Jadi boleh dua. Sama ada sahih ataupun tidak. Tapi perlu matang. Okey. Berbalik pada contoh kita iaitu tentang punca masalah sosial. Okey, katakanlah. Okey, kita kata ibu bapa. Jadi apa contohnya? Contohnya setelah ibu bapa pulang bekerja, mereka merasa letih. Jadi mereka akan menggunakan masa yang senggang untuk berehat tanpa menghiraukan anak-anak. Tanpa menghiraukan anak-anak sehingga mereka ingin ke sekolah, anak-anak tidak dapat berjumpa ibu bapa kerana mereka keluar jam 5 pagi untuk ke tempat kerja. Ini contoh. Okey. Baik. Yang terakhir dalam perengan isi kita mesti ada ayat penegas. Ayat penegas ni adalah ayat yang memberikan penegasan terhadap isi. Okey. Baik. Jadi kat situ kita dapat lihatlah. Ayat ini biasanya mempunyai penanda wacana seperti tegasnya. Oleh itu sehubungan dengan itu. Kan? Contoh kita bagilah. Oleh itu, ibu bapa tidak seharusnya menjadi seorang ibu bapa tidak bertanggungjawab. Iaitu dengan membiarkan anak-anak kesunyian. Jadi kita kena tambahlah di situ. Kita kena tengok balik, kita kena cek balik. Okey, kita buat penegasan. Ataupun kita bagi kesimpulan kecil lah. Okey, baik. Ini contoh. Ini contoh cikgu ambil daripada cikgu Zurizan tadi. Okey, baik kita tengoklah ayat judul. Satu daripada langkah yang harus diambil oleh pihak kerajaan ialah mengenalkan denda yang lebih berat terhadap pengguna jalan raya yang cuai. Okey, ni adalah cara mengatasi masalah kemalangan jalan raya. Okey, ialah mengenalkan denda yang lebih berat terhadap pengguna jalan raya yang cuai dan tidak bertimbang rasa. Itu isi dia. Dia kata apa langkah untuk menyelesaikan kemalangan jalan raya. Yang pertama dia kata iaitu kita mengenalkan tindakan yang lebih berat. Huraian dia sebab apa kita bagi tindakan? Okey, denda yang dikenalkan ini sekurang-kurangnya akan menakutkan mereka. Sebab kita nak bagi denda, nak bagi takut mereka. Okey, memberikan kesedaran kepada pengguna jalan raya supaya lebih berhati-hati. Okey, baik. Kita pergi kepada yang ketiga. Okey, selepas kita kata nak bagi denda. Denda yang macam mana? Apa contoh denda? Okey, sebagai contohnya, cadangan untuk menaikkan denda maksimum daripada 300 kepada 1000, 300 kepada 600 bagi sebarang kesalahan jalan raya serta cadangan untuk mengenakan hukuman penjara bagi kesalahan memandu ketika mabuk dan mengadakan perlumbaan haram jika hendaklah disokong oleh semua pihak. Ini contohlah. Maksudnya denda daripada 300 naik 600. Siapa yang bawa mabuk, kita penjara seumur hidup. Jadi semua masyarakat Malaysia mesti sokong benda ni. Baru boleh buat. Baik, ayat penegas dia. Tegasnya, denda yang berat akan memberikan kesedaran kepada kepapa tu typo lah, kepada pengguna supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya. Okey? Jadi kita punya kesimpulan lah. Macam cikgu bagi contoh tadi. Okey?